Assalamualaikum, salam sejahtera, Sembang EPL. Hari ini saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Amir Arafat. Nak cerita pasal top 4. Asal kau gelak? Bila apa kau cakap baru nak gelak pasal topik hari ni. Top 4 lah, biasalah. Setiap apa? Orang kata setiap minggu mesti cerita top 4 sebab setiap minggu mesti berubah apa dia punya prediction tu. Betul. So okay man, apa cerita Arsenal man? Okay, Arsenal kalah 3 game berturut-turut 3 game straight daripada Palace. Game daripada Palace, lepas tu lawan Palace and then lawan Brighton tewas baru-baru ni. And then Southampton. So sebenarnya sebelum ni kita boleh cakap yang Arsenal on the driving, apa orang kata driving seat lah. Boleh katalah macam tu kalau dia tak tewas 3 game lah kan. So macam mana chances Arsenal untuk kau? Aku rasa nampak makin lama makin macam dia jadi benda yang lumrah untuk Arsenal. Makin lama makin hujung season tu makin gelap. Sebab aku rasa kita ada borak off camera off the record. Aku rasa benda tu dia jadi problem bila Arsenal tak ada bawa siapa-siapa during January transfer. Player yang macam contoh Bruno Guimaraes yang so-called Arsenal dah 2 season track, and then at the end of the day you Newcastle banyak duit. whatever it is, aku rasa kau perlu bawa, and then kau keluarkan Auba, and then kau tak ada siapa-siapa kat depan. Laka, you know, Laka dengan Eddie memang tak cukup lah benda tu kan. Tapi aku rasa during January transfer tu gagal lah sebab kau boleh tengok sebenarnya bila Tierney dengan Partey injured, Arsenal hilang arah benda tu. Tak ada pengganti lah. The squad tu very thin. During sebab mencanaknya Arsenal during March dengan February dengan March tu ialah Partey tengah on form, Tierney pun tengah on form. So kau boleh nampak throughout the game tu diorang jadi decisive dekat tengah tu. And Tierney memang influential lah. So dengan Tavares yang sampai Zaka kena jadi left back. Jadi aku rasa itu antara punca dan penyebab yang aku rasa Arsenal akan. Tapi game Arsenal ni berat ni. Lawan Chelsea, lawan United tak berat lah. Lawan West Ham berat ni. Berat. Leeds United pun berat. Lepas tu lawan Spurs. Newcastle pun not bad, tengah on form. Everton tak berat lah. Cuma MU lah yang berat kalah. So kalau ikut standing ni yang aku tengok ni Spurs still lagi di depan tapi dia main 32 perlawanan 57 mata. United 32 perlawanan 54 mata. Arsenal sama point tapi Arsenal ada 1 game in hand. So kalau dia menang 57 lah, sama dengan Spurs. So macam aku cakap lah, kalau kau tanya aku setiap minggu, hari ni aku Spurs, minggu depan mungkin United, minggu lagi satu mungkin Arsenal. So aku tak tahu sebab tiga-tiga pasukan ni aku ingatkan Spurs paling konsisten. Betul, kan? Lepas tu Spurs kalah dengan Brighton kan. So dekat home lah tu. Kita dah captain Harry Kane. Kena pula tak kena kan. So itulah. Dengan Amir aku boleh cerita in depth lagi pasal Arsenal lah. Macam kau rasa kenapa benda ni selalu berulang untuk Arsenal? Kau rasa bila dah hujung season? Curse. Tak, kau percaya bomoh lah. Aku percaya dengan bomoh yang tu. Untuk pawang kelapa tu kan. Aku rasa tak tahu Amin. Aku rasa satu yang Arsenal is it because the mentality pemain Arsenal tu tak cukup strong? Aku rasa mentality tu mungkin satu isu juga. Another thing is management sendiri lah. Aku rasa very amateur punya management punya mistake bila kau tak bawa siapa-siapa during January. Kau tahu squad kau very thin. Bila last Arsenal kalah dengan Nottingham dekat FA Cup, kau try to play Charlie Patino dekat midfield and it didn't work out at all. Yelah, dia muda lagi kan. And then kau tak bring siapa-siapa. Maksudnya macam kau ada Sami Lokonga pun tak step up. Zaka is being Zaka lah. Being standard mediocre itu memang macam tu je lah. Aku rasa masalah berulang bila recruitment Arsenal untuk season ni ialah management tu sendiri. Aku rasa few yang diorang target diorang tak bring. Diorang tak, macam Vlahovic sendiri, diorang kena scam ujung-ujung. Aku rasa kalau diorang nak throw the money je lah, ataupun kepada sesiapa sajalah. So tapi kalau kau tanya aku tak terperanjat pun dengan Arsenal punya progress. Kalau diorang tak
qualify top 4. Untuk kau, Arteta melakukan kerja tugas yang baik tak musim ni? Aku rasa it's quite good. Cuma it's not enough. Sebab beberapa member macam Azri sini cakap aku macam strong supporter of Arteta. Arteta in lah. Arteta in lah. Tapi to be honest, aku rasa dia dengan apa yang dia inherit daripada squad Unai sendiri, Ozil, Guendouzi, Auba yang inhale apa, laughing balloon semua tu, aku rasa dia try to get rid of these toxic players. Aku rasa he's doing a good job. Tapi bila every single window tu ada, Edu kena appear dengan satu solution yang dia nak play tu, kau kena bawa je lah. Because Arsenal dia tak ada squad depth. Second string punya player tak cukup bagus. Tak cukup bagus. Dan bukanlah macam Man City, Yes, even exactly. Chelsea pun lah Yes. kan. Chances untuk, aku cerita chances untuk Manchester United lah. Aku rasa dalam 3-3 ni, aku still yakin yang Spurs mungkin boleh top 4 lah kot. Aku rasa berdasarkan fixtures, sebab aku rasa Arsenal punya fixtures memang agak payah lah. Fixtures and aku rasa Spurs advantage dekat players lah. Nak Sebab macam Kulusevski dengan Bentancur, Arsenal ada rumours nak bawa. At the end of the day, you tak bawa pun diorang masuk. And then diorang sekarang quite flourish lah dengan. Tapi diorang squad pun tak adalah besar sangat, Spurs kan. Sebab kalau katakan macam baru-baru ni Matt Doherty injured kan, so diorang pun orang kata squad pun tak adalah gempak sangat. Tapi in terms of form, aku terkejut lah diorang tewas pada Brighton. Kena tengok minggu akan datang ni apa akan jadi. Sebab kalau kau nak bercakap pasal United, ya betul, baru-baru ni menang lawan Norwich, struggling nak menang lawan Norwich, still lagi conceding goal. Masalah United sekarang yang paling ketara yang aku nampak, ada beberapa pemain yang dah tak nak berada kat situ. Yang kontrak dah nak habis, yang rasa macam diorang dah tak ada hati nak kat situ, yang diorang dah tak nak main untuk United sebenarnya. Macam aku tak nak sebut nama lah, mungkin nanti orang kata Amin ni anti Pogba. Tu dah tersebut. Contoh, I'm not a big fan of Pogba sebenarnya. Kalau kau tanya aku kan, he's a world class player, but he only turns up when he wants to turns up. Itu masalah untuk aku. Because bagi aku, untuk United, you kena ada fighting spirit tu. And kebanyakan pemain United the past 4-5 years, fighting spirit tu tak ada. Kita mengharapkan talent saja tapi tak ada fighting spirit. Whereas masa zaman Sir Alex Ferguson, ni nak kena sebut dah, aku malah nak sebut lah kan. Tapi not as talented, tapi fighting spirit tu ada. Nak main untuk the batch, nak main untuk United. Berapa pemain hari ni, berapa banyak pemain United hari ni yang nak main untuk the batch? Tak ramai. Salah satu sebab banyak kontrak dah nak habis. Nombor dua, aku rasa diorang pun dah tak ada hati nak berada di situ. Cavani, aku rasa Lingard, half of the squad. And then when you talk about Maguire, whether he is good enough or not, Wan-Bissaka, semua ni kan. So there's a lot of mix. Tapi aku rasa benda paling utama, aku rasa player sendiri banyak yang dah tak nak berada kat situ. Dan untuk aku, kau boleh tengok Rangnick sendiri pun criticize the players, cakap kalau dah tak nak berada kat situ, macam mana kita nak, yelah kalau orang dah tak ada hati kat situ, macam mana kau nak main kan? So pada kau sum out, kat mana kedudukan kalau end of the season dengan problem yang United tengah? Aku sebenarnya tak kisah pun. Kalau top 6 lah. Kalau top 7. I'll be surprised dengan squad kali ni dapat top 4. Dengan Ronaldo ni apa semua kan. Sepatutnya upgrade from season lepas. Exactly. Sebab season lepas dapat nombor 2, lepas tu kau beli Varane, kau beli Ronaldo, lepas tu kau beli challenging for the title season ni, Jadon Sancho kan. Lepas tu in the middle of the season Greenwood buat hal, lepas tu Martial pun on loan, and then beberapa pemain. Tapi itulah, untuk aku kena buang lah beberapa pemain yang macam kau cakap ada yang toxic. Diorang ni bukan toxic, diorang ni bagi aku diorang dah tak nak ada kat situ dah bagi aku kan. Diorang dah tak nak main untuk the best. Sebab dulu kalau kita dengar pemain nak main untuk Manchester United, pemain nak main untuk Arsenal. Tapi kalau kau sekarang kau dengar macam kalau dia dapat main United, kau bayangkanlah main macam tu tahi lawan Norwich, lepas tu diorang dapat juga 280,000, 300,000. Ini modern day players punya thinking lah dari segi, yalah dia tak kisahlah dia earn banyak, tapi that fighting spirit tu aku tak nampak. Lawan Norwich, takkanlah lawan Norwich, no disrespect to Norwich lah, tapi kau lepas dia orang gol bottom, yang dia orang bawah kot, and then korang main kat home, lepas tu kau struggle. So apa-apa pun, aku rasa kalau aku solat hajat 50 kali pun United akan kalah lawan Liverpool. Sebab aku tengah tunggu nak kena bantai je lawan Liverpool ni.
So bagi kau, aku rasa aku setuju dengan kau punya expectation ya. Kalau dalam top 4 kau surprise sama macam aku rasa untuk Arsenal sendiri, kalau Arsenal finish season ni top 4, aku surprise. Sebab dengan squad yang very young, very thin, kalau diorang able to finish top 4, memang funny lah Spurs tu kan. Sebab Tapi Spurs kena lawan Leicester, Arsenal dengan Liverpool tak salah aku. Berat juga sebenarnya Spurs ni. Sorry, aku ingatkan Spurs punya game tak adalah berat. Macam Man U. Ya, diorang ada Man Leicester. U pun berat kan lawan Chelsea. even Brentford diorang main kat home tu, Brentford ada satu vibe yang lain. Man U nak berat jugalah nak lawan Chelsea. Semua ni berat lah ni. Man United boleh potong nombor 4 tu. Tak tahu. Tapi dengan current form, aku tak yakin lah boleh. Macam pada aku, untuk Arsenal sendiri dengan young squad, and next season during summer diorang akan add on players, aku lebih suka diorang bermain di Europa League ataupun Conference League. Sebab dengan young squad tu, kalau diorang dapat CP European tu better daripada kau masuk Champions League, kau kena draw goal, sama je. Okay, lagi satu aku nak cerita mentality pemain. Aku rasa betul lah, kadang-kadang macam Ronaldo ada sebut, kata pemain sekarang soft sikit tau. Baru-baru ni Maguire ada buat interview sebelum lawan Liverpool. So orang interview tu tanya dia, cakap okay, nak lawan Liverpool ni rival paling besar. Dia kata kan rival paling besar, kau kena menang lawan Liverpool because the fans, ini maruah fans kan. Maksudnya rival ni apa benda semua. Dia tanya Maguire, adakah itu menjadi motivasi kepada Maguire untuk menang lah rivalry tu kan. Sebab kalau Liverpool menang, maksudnya peluang Liverpool untuk menjuarai kejuaraan EPL musim ni tinggi lah. Jawapan dia tak. Jawapan dia cakap, kita anggap perlawanan ni macam biasa, kita kena still pergi sana untuk menang 3 poin. Betul lah apa dia cakap tu. Tapi sebenarnya bagi aku tak sepatutnya. Kalau Roy Keane yang jawab, ataupun Paul Scholes, Gary Neville ke, ataupun sesiapa yang pemain dulu yang jawab, dia akan jawab, yes, this is the most important game. I don't care whatever happen in this world. Betul. Have to win it at Anfield sebab ini kita punya rival paling besar sekali. Aku teringat kau nampak tak mentality berbeza bila Maguire cakap tu. Dia kata, oh tak, sebenarnya ini perlawanan macam perlawanan biasa juga, kita kena menang juga. Ya betul, dia cakap memanglah kita kena menang, tapi no, you have to say that lawan Liverpool ni antara macam, bukanlah nak kata antara hidup dan mati, tapi ini maruah penyokong dan kelak. Aku teringat ada Rio Ferdinand lepas press conference lawan Arsenal, diorang menang. Aku tengok which game, tapi dia cakap kita sanggup menang game ni walaupun kita relegate, tapi lawan Arsenal kita menang. Mentality pemain, sebab dia whatever it is, kita the most important game. Betul. The most important game. The rivalry kan. So itulah stake mentality pemain Manchester United sekarang. Itu daripada kapten tu. Itu daripada kapten sendiri. Aku tak rasa kalau keluar daripada mulut Ronaldo macam tu. Betul. Right. So tak tahulah kalau korang predict West Ham yang dapat top 4 kan. So kita jumpa lagi lah di episod yang akan datang. Ini daripada fans United dan kelab-kelab derita lah ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam.